Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan. 奉主耶稣基督的生命正道。 Dengan satu judul, sesungguhnya aku datang segera. 今天正道的题目是我就要来了。 Judul ini adalah perkataan daripada firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 12. 也就是在启示录那边记载的， Yesus akan datang segera, saudara. 耶稣就要来了， Karena Yesus telah berjanji, pasti ia akan menepatinya. 因为耶稣已经应许了。 Kemarin kita telah membahas bahwa ada dua kuota atau dua gelombang. 昨天讲了是两轮， Gelombang pertama adalah orang-orang non-Yahudi yang akan diselamatkan 第一轮就是第一批的人，就是不是犹太人的 dari 拯救， bangsa-bangsa lain. 就是从别国的民族， Kita termasuk daripada golongan ini. 我们是属于这一批的人， 144.000 orang. 就是144000人。 Ya. Dan golongan yang kedua, saudara, Tuhan tidak akan pernah bisa melupakan umat pilihannya. 第二批就是神不会忘记他的选民， Yaitu golongan umat Israel. 也就是以色列民选民。 Coba kita lihat bersama-sama dalam kitab Yesaya. Pasal 49. 以赛亚书49章， Kemarin kita telah melihat Yesaya pasal 49. 以赛亚书49章 Kita lihat di ayat yang ke-15. 15节， Yesaya pasal 49 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. 以赛亚书49章15节开始。 Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak lagi menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara, Tuhan tidak akan pernah bisa melupakan perjanjian antara Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub. 因为神不会忘记与亚伯拉罕、以撒的神的应许， Ya, bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Kebenaran akan kembali kepada mereka. 所以要回归到他们。 Keturunan Abraham, Ishak dan Yakub perlu mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. 亚伯拉罕、以撒、雅各的后代呢，他们也得到神的救恩。 Sampai kapan, saudara? Itu terjadi. 这到什么 Kapan? 时候呢？ Kapan, saudara? 什么时候呢？ Kita lihat dalam kitab Lukas pasal 13. 请看路加福音13章 Ayat Lukas pasal 13 ayat 34 sampai 35. 34、35节。 Yesus melihat Yerusalem, dia sangat sedih. Tapi Yesus berkata, suatu hari nanti akan ada suatu hal yang sangat indah bagi Yerusalem. Lukas pasal 13 ayat 34 sampai 35. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. 35, saudara. Ini adalah nubuatan. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, yang bisa memberitakan Injil kepada umat pilihan Tuhan. 就是奉主耶稣的名给他们，神的选民来祝福。 Ya, saudara, kalau kita lihat nanti dalam kitab Zakaria pasal 13 ayat yang ke-9, 刚才我们看到撒迦利亚书的记载， Zakaria pasal 13 ayat 8 sampai 9, 撒迦利亚书13章39节。 maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. 9, ini juga akan terjadi di kemudian hari, aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allahku. Saudara, ini adalah satu nubuatan bahwa umat Israel suatu hari nanti akan percaya kepada Tuhan. 这个是以色列民对以色列民的一个预言。 Umat Israel suatu hari nanti akan bisa memanggil nama Tuhan Yesus. 以色列民能够呼召神的名， Mereka sekarang tidak percaya Tuhan Yesus. 他们不相信主， Mereka masih menunggu Mesias sebagai seorang raja membebaskan umat Israel menjadi bangsa yang besar lagi.
因为他们还期待着这个弥赛亚的来临。 Padahal 来成为他们的 kerajaan 救主 Allah bukanlah di dalam dunia ini saja. 其实呢，神不是在这个世 Tapi 界上， Allah menjanjikan kerajaan yang kekal di dalam kerajaan sorga. 因为神在这个地上来建立他的国度。 Saudara, siapa yang akan memberitakan Injil ke Yerusalem? 谁去在耶路撒冷传福音呢？ Gereja Yesus Sejati akan memberitakan Injil. 是真耶稣教会要去传福音， Karena gereja Yesus Sejati percaya kepada Allah Esa. 因为独一的神就相信这个真耶稣教会， Gereja Yesus Sejati tidak mengenal Allah Tritunggal. 因为真耶稣教会不认识三合一， Sama seperti umat Israel. 就像以色列民一样。 Gereja Yesus Sejati memegang hari Sabat. 真耶稣教会守安息日， Sama seperti umat Israel yang memegang hari Sabat, memeliharanya dari zaman Musa sampai dengan sekarang. 也就是以色列民从摩西开始直到现在，他们还持守这个守安息圣日。 Hanya gereja Yesus Sejati yang memiliki Roh Kudus, di mana Roh Kudus membuktikan bahwa Allah ada. 只有真耶稣教会拥有圣灵来证明是神的存在， Roh Kudus sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. 圣灵是成为印记，我们是成为神的儿女。 Roh Kudus sebagai tanda hujan akhir dicurahkan dan Yesus akan datang untuk 2 kalinya. 圣灵这个印记就是完美的圣灵，来证明主耶稣在临。 Ketika Israel akan mendapatkan 3 hal ini, 当以色列民得到这三种东西的时 Israel 候， akan mengetahui bahwa kitab perjanjian baru sesungguhnya sudah digenapi. 其实呢，以色列民就来清楚认识到，这个三种就是已经他的预言就已经成全了。 Dan dia akan berkata, Tuhan Yesus benar-benar Mesias. 他会说，主耶稣真的是弥赛亚。 Saudara, tugas kita adalah bagaimana kita menggenapi rencana Tuhan ini. 我们的任务就是如何去成全这个预言。 Kita telah menerima Injil dalam golongan orang-orang yang datang dari sini. 我们是属于从秦过来的人， Ya, Tuhan menggunakan orang China untuk bisa menyebarkan Injil. 因为神借着这个中国人把福音传遍。 Dan di akhir zaman, Tuhan akan menggunakan gerejanya untuk bisa memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. 在末世呢，神要借着教会把福音传遍到地极。 Tuhan akan datang. Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana kita memberitakan Injil? Pada pagi hari ini kita akan membahas bersama-sama. 现在我们如何把福音传出去呢？今天早上我们一起来探讨。 Kita akan lihat bersama-sama saudara, ada 4 hal bagaimana kita memberitakan Injil dalam kitab 1 Tesalonika. Paulus memberikan kesaksiannya bagaimana cara dia memberitakan Injil. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang kelima. 帖撒罗尼迦前书第1章第5节就来讲到如何去传福音。 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang kelima. 帖撒罗尼迦前书第1章第5节， Ayat yang kelima, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Nah, di ayat yang kelima ada 4 cara kita memberitakan Injil. 第5节告诉我们有4种方法去传福音。 Yang pertama, 首先， Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Ya, yang pertama, bagaimana kita memberitakan Injil? 第一点，我们如何去传福音呢？ Injil diberitakan dengan perkataan. 福音是语言来传达。 Ya, kenapa perkataan itu sangat penting, saudara? 为什么这个语言是很重要的？ Paulus memberitakan Injil dengan perkataan, 因为传福音就要讲话啊， tapi bukan hanya dengan perkataan saja. 但是不单单讲话罢了 Nanti kita akan lihat di poin yang kedua dan seterusnya. 啊。我们在第2、第3点要继续探讨， Karena perkataan bisa menimbulkan iman. 因为从言语呢能够产生信心， Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. 信心就是因为从听觉来领受主耶稣。 Bagaimana mungkin orang bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakannya? 就没有人去传福音，怎么有人相信呢？ Bagaimana orang bisa mengenal kebenaran kalau tidak ada orang yang diutus untuk bisa memperkatakan perkataan Kristus? 就没有人去讲基督的话，怎么把福音传出去呢？ Saudara, kita memiliki mulut perkataan. 我们就是利用我们的嘴，我们的 Kita bisa memberitakan 言语 Injil dengan perkataan kita. 就利用我们的原理来传福音。 Tapi seringkali kita segan dan sungkan memberitakan Injil. 但是有时候呢，我们是不大愿意去传福音。 Kenapa saudara? 为什么呢？ Karena yang pertama, kita tidak hafal firman Tuhan. 首先呢，我们可能不大明白这个。 Kita berkata, saya nggak hafal ayat Alkitab, saya tidak menguasai Alkitab, saya tidak bisa memberitakan Injil. 有人说我
不熟悉这个章节，我不能够去传福音。 Ada seorang memberitakan Injil, saudara. 有一个人去传福音， Dia adalah saudari tua. 她是一位女老姐妹。 Setiap dia ngantri, saudara, 每次她排队的时候， dia dengan berani menepuk orang di depannya, bahu di depannya. 她就拍拍她站在前面的肩膀。 Apakah Anda percaya Tuhan Yesus? 你相信主耶稣吗？ Kalau jawabannya percaya, bagus. Berarti Anda bisa datang ke gereja saya. 如果她的回答说是，那很好了，你可以来到我的教会。 Kalau misalnya jawabannya tidak percaya, dia akan berkata, oke, berarti Anda perlu datang ke gereja saya untuk bisa mendengar. 如果她的回答是我不相信你，她就会回答说邀请你到我的教会，你可以听听吧。 Saudara, itu perkataan yang sederhana. 弟兄姐妹们，那是很简单的语言。 Kita mengajak orang datang ke gereja. 我们邀请别人到教会， Nggak perlu menghafal banyak ayat Alkitab. 不用去记这么多的章节。 Ketika kita punya hati, saya mau mengajak dia datang ke gereja supaya dia bisa selamat, supaya dia bisa mengenal kebenaran dan dapat Roh Kudus dan lain-lain. 只要我有心去把福音传出去，让他能够来到教会来认识，来得到圣灵。 Saudaraku, kalau kita lihat orang tua kita dulu, pendahulu-pendahulu kita, di mana mereka memberitakan Injil. 回想起看看吧，我们以前先辈们如何去传福音。 Ya, mereka memberitakan Injil tidak dengan ilmu apologetika hermeneutik yang begitu sangat dalam. 他们有时候拥有很多明白这个圣经的很多道理。 Bapak Ibu, gereja Bandung waktu itu ada sebuah toko, ya toko itu dekat sama gereja Bandung. 那时候万隆教会旁边有一个商店， Ada seorang saudari tua, nenek-nenek, pakme-pakme, setiap hari dia pergi ke doa pagi. 有一位老伯母呢，她每天早上去参 Dia 加早祷 membawa 会， perlengkapan biasa untuk ke pasar, habis doa pagi dia ke pasar. 她就带着包包去巴萨。 Saudara, dia ketika melewat toko dekat gereja, dia berkata, ayo datang ke gereja. 他就去巴萨的时候，经过那间商店，就邀请他：“你来我们教会吧。” Ya, setiap pagi toko itu buka karena dia harus siap-siap buka dan nenek ini datang untuk bisa pergi doa pagi. 因为这个老伯母呢，她早早的来，就是希望能够到教会去早祷会。 Ya, dia ajak ayo datang ke gereja. Ada KPI, dia kasih undangan. 他又邀请他，如果有布道会，就把传单。 Seorang pemuda karena tidak enak setiap kali kelihatan ketemu diajak ke gereja, akhirnya dia mau datang ke gereja. 有位年轻人也是见到，常常就是怎么邀他，结果他来教 Dan 会。 ketika dia datang ke gereja, Tuhan memilih dia dan akhirnya dia percaya. 他来教会后，结果呢，他也相信了。 Saudara, perkataan yang sangat sederhana bisa membawa jiwa. 其实呢，利用很简单的语言，也能够带领人家到教会。 Sekarang kita punya ladang yang sangat besar, yaitu Sekolah Kristen Kanaan. 现在我们有很好的良田，就是迦南学校。 Kalau setiap siswa, setiap guru agama, setiap jemaat mengajak satu orang, bisa kita bayangkan betapa besar nanti manfaatnya di mana orang bisa datang ke gereja. 如果我们每一位信徒带那个迦南学校的学生、老师们来到信主，那个是多么庞大的队伍啊！ Saudara, dengan perkataan kita bisa mengajak orang hadir di dalam gereja. 就是利用我们的原理，能够邀请别人来到教会。 Kita lihat yang kedua, kenapa kita segan memberitakan Injil? 第二点呢，我们如何去传福音？ Yang kedua adalah kita takut ditolak, saudara. 第二就是我们怕被拒绝。 Orang lain berkata, maaf, saya tidak bisa ke gereja kamu. 他们说：“对不起，我不能到你的教会。” Maaf, saya tidak mau percaya kepercayaan kamu. Saya udah punya kepercayaan. 对不起，我有我自己的信仰，我不要相信你的信仰。 Kadang-kala kita orang timur suka malu. 有时候我们呢就很害羞， Karena kita suka ditolak. Nggak suka ditolak. 因为常常被拒绝了。 Ya, orang menolak ajakan kita, orang menolak kebenaran yang kita sampaikan, kita malu, saudara. 我们把这个真理传给他们，他们拒绝了，我们觉得很害羞。 Kadang-kala mental sales harus ada dalam diri kita. 其实呢，那个收货员的质量要在我们的心里。 Nawar-nawarin, walaupun ditolak, dia terus nawarkan. 推销员呢，他一直推销他的货，如果被拒绝，还是一直推销的。 Saudara, kalau kita lihat Tuhan Yesus dan murid-muridnya, rasul-rasulnya. 我们就看看主耶稣的门徒吧， Apakah mereka tidak suka ditolak?
他们不被拒绝吗？ Mereka sering ditolak. 他们也常常被拒绝， Mereka sering mengalami penolakan. 他们也被拒绝过， Bahkan penolakan datang dari bangsa mereka sendiri. 甚至是他自己的民族来拒绝他。 Bahkan Tuhan Yesus mendapatkan penolakan dari keluarganya sendiri. 主耶稣也被他的家庭的人拒绝了， Orang Yahudi, orang Yunani menolak mereka. 犹太人也是拒绝他们， Tapi mereka tetap memberitakan. 但是他们还是一直去传讲， Karena ini adalah suatu hal yang sangat berharga, sangat penting saudara. 因为这个福音是很重要的。 Kata-kata apa yang perlu kita ucapkan saudara? 我们 Pada 要说 saat 一些 kita 什么话 memberitakan 呢？ Injil. 就传福音的时候要说一些什么话呢？ Kita bisa berkata-kata tentang kasih pertolongan Tuhan. 我们就是要告诉他们耶稣的帮助， Ya, kita bisa berbicara tentang mukjizat Tuhan. 也可以说主耶稣的神迹， Kita juga bisa berbicara tentang kebenaran Tuhan. 也可以传这个真理。 Jadi kita bisa berkata-kata tentang kasih, mukjizat dan kebenaran Tuhan. 我们可以讲这个爱心、真理和神迹启示。 Saudara, ada dua orang tua, dia tidak bisa tidur. 有两位老人，他不会睡觉， Ya, bagaimanapun dia udah coba minum susu, apapun dia nggak bisa tidur, saudara. 他想了办法喝牛奶之类的，也还不能入 Yang nggak bisa 眠。 tidur itu adalah suaminya. 不能睡觉的是他的先生。 Ya, akhirnya ada satu diakonis kita. Saya lupa apakah dia waktu itu sudah jadi diakonis atau belum, saudara. Dia mengajak dua orang ini, ayo kita datang ke gereja. 我忘了那个不知道是执事吗？他就邀请那两个人来教会。 Ya, gereja kita waktu itu di Bandung belum di Jalan Pungkur tapi di Bancai, saudara. Bancai dekat Kopi Aroma yang kita kenal. 那时候我们万隆的教会不是在国博，而是在板在那边。 Nah, orang ini nggak bisa tidur. 这个人不能睡觉， Tapi saudari kita ini, dia mengajak, ayo ke gereja. Semoga Tuhan berbelas kasihan, bisa membuat kamu bisa tidur. 这位弟兄就邀请那一个人说：“你来教会吧，但愿你能够睡觉。 Dia datang ke gereja, ”他来到教会， juga nggak bisa tidur, saudara. 也还不能睡觉。 Nah, tapi setelah dia pulang ke gereja, dari Tapi- gereja, 从教会回去后， dia mulai bisa tidur. 他开始能够睡觉， Sungguh heran, saudara ya. 实在是很奇妙的。 Tapi akhirnya dari peristiwa itulah, saudara, 整个小事件， dia bersama dengan keluarganya, suami istri bisa percaya Tuhan. 他夫妇俩就能够相信主。 Ya. Saudari kita lihat, ketika orang itu sedang kesusahan, kesulitan, dia bisa ngajak, Tuhan bisa memberikan damai sejahtera, bisa membuat engkau tidur. 这位姐妹就是利用，当她发生困难的时候，就告诉她主耶稣能够帮助你，让你能够睡觉。 Saudara, sekarang kita bermedia sosial, kita mengetik WhatsApp, 我们现在这个有很多的媒体， ya main Facebook lah, Instagram dan lain-lain. 又可以连书和其他的。 Perkataan bukan hanya berbicara perkataan verbal. Verbal tuh ya dari mulut kita saja. 我们这个讲话呢，不是单单利用我们的嘴巴罢了， Tapi perkataan non-verbal yang kita ketik, yang kita posting, yang kita upload itu sesungguhnya adalah sebuah perkataan. 也可以用无声的言语来传达，利用这个 Sebuah 媒体， opini, pendapat kita, pernyataan kita. 就来表明、阐述我们的观点。 Pada saat kita bermedia sosial, pada saat kita melakukan hal seperti itu, saudara, kita juga bisa menceritakan tentang Yesus, memberitakan tentang Yesus. 在这个媒体上，你们也可以去传讲关于耶稣基督。 Ya, status kita, saudara, apa yang kalian ketik di media sosial, bahkan perkataan itu tidak akan hilang di dalam dunia internet. 因为呢，你所讲出去的，你所写的呢，在这个媒体上永远都不会消失。 Pada saat pandemi, 在疫情时间， banyak orang bisa mengenal gereja kita karena media sosial, karena website di dalam dunia internet. 有很多人来相信主耶稣，就是借助这个媒体网络上的信息。 Sebagai anak-anak Tuhan, saudara, 身为神的儿 kita 女， punya etika dalam bermedia sosial. 我们在这个媒体上有 Media 一个 sosial adalah mempresentasikan siapa diri kita sebenarnya. 有一个礼仪，就是我们如何来表达。 Ya, kalau kita anak Allah, kita bermedia sosial adalah bagaimana kita memberitakan Injil. 我们身为神的儿女，我们就懂得在媒体上怎么去来传耶稣基督， Ya, bukan flexing dengan barang-barang mewah, saudara. 而不是在那边展示你的奢侈的物品， Karena kita adalah anak-anak Allah. 因为我们是神的儿女。 Kita lihat yang kedua.
我们看第二点， Bagaimana Rasul Paulus mengatakan dia memberitakan Injil? 使徒保罗怎么去传福音呢？ 1 Tesalonika pasal 1 ayat 稍 yang 微看 kelima, 帖撒罗尼迦前书第1章第5节， tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Ya. 是要 Yang 靠 kedua, 着圣灵， bagaimana kita memberitakan Injil adalah kekuatan oleh Roh Kudus. 就是靠着圣灵的全能。 Pelayanan Paulus bukan bersandar kepada hikmat manusia saja. 我们不是保罗，不是单单靠他的智慧。 Karena kalau kita lihat dalam kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 4 sampai 5, 哥林多前书1章4节到5节， dikatakan bahwa 1 Korintus pasal 2 ayat 4 sampai 5, 哥林多前书1章4节到5节。 baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Paulus punya kemampuan hikmat yang diakui karena dia adalah murid Gamaliel. 保罗他是知识渊博的， Tetapi Paulus menyadari bahwa banyak orang bisa percaya bukan karena perkataan dia yang luar biasa, bukan karena hikmat yang dia miliki. 但是保罗知道，带人来相信主，不是靠着他这个渊博的学识、很会讲话来带领他们的。 Kalau kita bandingkan Petrus dengan Paulus, 就和彼得和保罗来相比， Petrus itu bukanlah orang yang berpendidikan tinggi seperti Paulus. 彼得不像保罗有高学问的人， Tapi ketika dia memberitakan Injil, ada kuasa Roh Kudus, dia bisa membaptis 3.000 orang. 但是彼得因为他有圣灵同在，他能够给3000人受洗。 Paulus ketika dia berbicara di hadapan para perempuan sebelum ibadah di sinagog dimulai, 保罗就是在他们还没有进行聚会的时候， dari antara banyak perempuan hanya satu perempuan yang digerakkan oleh Tuhan untuk bisa percaya. 就是神感动一位女人来相信。 Paulus menyadari bukan karena hikmat, pengetahuan hebatnya dia, tapi karena pekerjaan Tuhan di dalam pelayanannya. 保罗懂得不是因为他的智慧，而是他在这个侍奉上是神的同在， Roh Kuduslah yang menggerakkan hati seseorang. 是圣灵来感动某一个人。 Nah, saudaraku, Roh Kudus dapat memberikan keberanian untuk bisa bersaksi bagi jemaat mula-mula. 圣灵能够给提出的信徒给他们信息， Roh Kudus juga akan memberikan hikmat untuk kita bisa berkata-kata. 圣灵也给我们智慧，让我们能够说话。 Kita punya Roh Kudus, saudara. 我们都有圣灵， Mari bersama-sama kita menggunakan Roh Kudus ini, kita bersandar kepada Roh Kudus supaya kita bisa berani bersaksi kepada Tuhan. 我们大家一起来用这个圣灵，靠着圣灵的能力来勇敢的去做见证， Bersaksi tentang kemurahan, tentang kasih dan kebenaran Tuhan. 来见证主耶稣的慈爱。 Saudara, ada seorang datang ke gereja, dia menggunakan tutup kepala. Ya, kita ketahui bahwa itu adalah agama mayoritas. 我曾经看过一位女人，她蒙着这个头巾来到教会。 Ya, dia datang ke gereja, dia pakai tutup kepala. Kalau sekarang di sini ada yang menggunakan tutup kepala, kita akan itu akan membuat kita menatap dia, siapa dia, agama apa dia. Ya, saudara. 就今天有一位人带着他头上的蒙着头巾来到教会，你们一定会问他是什么宗教的？ Ya, karena tentu itu agama mayoritas dan itu bisa menjadi masalah ketika ada yang mengetahui bahwa dia datang ke gereja. 一般的呢，如果发现他来到教会是有问题的， Ya, kebaktian terus tetap dimulai, tetap dijalankan. 这个聚会一直照样的进行。 Doa 15 menit sebelum ibadah, lalu pujian, dan setelah ibadah doa lagi 15 menit. 聚会前的15分钟的祷告，聚会后又是15分钟的祷 Ya, 告。 setelah firman biasanya kan itu ditutup dengan doa 15 menit lagi. 一般的是我们正道以后也是15分钟的祷告。 Saudari ini besoknya datang lagi, saudara. 这位女人呢，明天又再来， Datang lagi dengan tutup kepala itu sebagai seorang perempuan agama mayoritas. 也还是带着蒙着这个头巾来到教会。 Ya, kita tanya, kenapa kamu datang lagi? 我们就问他，你为什么再来？ Dia berkata, saudara, saya ketika ibadah, saya melihat bahwa orang yang berdoa itu ada api. 他就回答说：“我看到那个人，他头上有那个火圈。 Dan saya melihat sebuah penglihatan bahwa seperti taman yang indah di depan itu. ”他
他说看到那个前面就是一个美丽的花园。 Nah, saudara, walaupun mujizat penglihatan itu bukan segala-galanya, saudara ya. Bukan segala-galanya dan tidak memastikan orang itu bisa mengenal dan menerima kebenaran Tuhan. 其实呢，这个意象不是唯一的，让他能够来相信主。 Ya, ada juga saudara di Bandung, waktu tahun 2017 lalu 2018 waktu saya bertugas di sana, ya sekitar tahun segitu, ada orang melihat ada malaikat di mimbar, saudara. 当2017、2018年我注目教会的时候，看到有人有异象。 Lalu dia mengajak papanya, dia mengajak saudaranya untuk datang ke gereja kita. 他 Papa sama saudaranya. 他爸爸跟他的亲戚来教会。 Ya, tapi akhirnya papa dibaptis, namun saudara ini dan keluarganya tidak lagi ke gereja, saudara ya, hanya sebatas sampai dibaptis. 他的爸爸后来呢就相信了受洗，而他的亲戚呢只不过是来了罢了，他也没有去受洗。 Tuhan bisa memberikan sebuah penglihatan, Tuhan bisa memberikan mujizat, Tuhan bisa menunjukkan bahwa Dia itu ada dan Tuhan itu hadir dalam gereja Yesus Sejati dengan kekuatan Roh Kudus. 神能够借助这个意象，让他能够明白神是在这里，是有神的同在。 Tapi tergantung orang itu mau percaya nggak, mau merendahkan hati nggak, mau terus menggali, mencari tahu kebenarannya. 就在于他本人要不要进一步的去了解。 Ya, saudara, kalau kita lihat pada saat kita berdoa sekarang di dalam Roh Kudus, 就我们现在想一想，当我们用圣灵来祷告的时候， jangan-jangan ada orang-orang dibukakan matanya oleh Tuhan supaya dia bisa percaya. 有时候神会打开某人的眼睛，让他能够相信。 Saudara, kita gereja mengambil satu keputusan bahwa setiap kebaktian Sabat, Jumat sudah pasti, setelah kebaktian doa 15 menit, Sabat pagi, Sabat sore kita doa 15 menit juga setelah kebaktian Sabat. 我们的教会有一个规定，就是星期五晚上要祷告15分钟，星期六聚会安息了聚后也是要祷告15分钟。 Apa yang terjadi, saudara? 发生了什么呢？ Gereja Kopo sesungguhnya gereja di dalam kompleks perumahan. 哥波万隆教会其实一个是在那边， Kita nggak punya ladang untuk bisa melakukan penginjilan baik sekolah dan lain-lain gitu ya. Tapi kita harus mencari ladang itu. 我们在那边没有这个福音的良田，但是我们要去找。 Tapi ketika kita bersatu hati berdoa, 我们大家同心祷告。 pokoknya setiap kebaktian Sabat harus doa 15 menit. 我们安息了就一定要祷告15分 Setelah 钟， firman Tuhan kita harus doa 15 menit. 正道以后也是要15分钟祷告。 Ya. Saudara, sekarang simpatisan itu banyak. Kenapa? Dari mana, saudara? 现在呢，慕道朋友很多，从哪里来的呢？ Dari anak-anak BPK penabur Holis. 也就是他们 BPK penabur 的学生们。 Ya, karena kita punya guru jemaat di gereja kita dan dia menjadi guru di BPK, sehingga mereka mengajak siswa anak-anak kecil gitu ya untuk bisa datang ke gereja dan orang tuanya pun mengantarkan anak-anaknya ke gereja. 因为我们的教会有一位 BPK 的老师，所以他呢借着他教书的时候，就把这个福音传给学生，甚至是学生家长。 Saudara, yang membuka pintu penginjilan itu siapa? 开这个福音的门是谁呢？ Tuhan. 是神。 Kalau kita mau bersama Tuhan, Tuhan akan bisa membuka pintu penginjilan. 就我们相信神，神会打开这个救恩的门。 Setiap gereja punya pintu penginjilan yang Tuhan bukakan. 每个教会有这个救恩的门为我们打开的。 Jakarta punya pintu penginjilan sekolah kanan. 我们雅加达教会就是有迦南学校，就成为我们传福音的门。 Saudara, sehingga banyak simpatisan dari anak Indria, Pratama, Madya, dan orang tuanya, kita akan mengadakan sebuah acara gathering. Dari gathering, makan bersama, kesaksian-kesaksian, seminar orang tua, dan terakhir akan kita bawa kepada KPI. 所以我们就从那些小孩子，从幼年班、少年班、中年班，他们一直带他们，大家一起团契，一起车，带他们来参加这个布道会。 Oleh karena itu pada hari ini, doalah, bersandarlah Roh Kudus Tuhan. 所以我们大家要同心祷告，靠着圣灵， Pintu penginjilan akan dibukakan. 这个福音的门被打开。 Ketika pintu dibukakan, ambil kesempatan. 福音的门打开了，我们就要抓住机会， Jangan berlambat-lambat, 我们不要再迟延， karena momennya bisa lewat. 因为这个机会是会失掉的。 Kita lihat yang ketiga. 我们看第3点， 1 Tesalonika pasal 1
请看帖撒罗尼迦前书第1章 ayat yang kelima. 第5节。 Dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Ya. Yang ketiga adalah kepastian yang kokoh. 第3点就是有坚定的信仰，肯定的。 Kepastian yang kokoh ini diperlukan iman, saudara. 这个肯定的、很确定的 Ya 就是要有信心。 Kita harus yakin, kita harus beriman akan kebenaran kita. 我们就要确信我们的这个信仰。 Kalau kita punya iman, kita akan diselamatkan. 若我们有这个信心，我们蒙得救， Dan kita bisa memberitakan kepada orang lain. 我们也把这福音传给别人。 Ya, tapi kalau kita tidak punya iman, kita nggak punya keyakinan akan kebenaran kita, bagaimana mungkin kita bisa menyampaikannya? 若我们对这个真理都没有信心，如何去传讲呢？ Kalau misalnya kita sebagai sales, kita jual buku, saudara. 比如说，我们是推销员，我们去卖书， Kita harus yakin buku ini adalah buku yang terbaik. 我们要让客户相信这个书的质量最好， Bisa memberikan solusi jawaban daripada permasalahan hidup manusia. 也就是能够去解决我们生活上的难题。 Tapi kalau kita nggak yakin, saudara, 就我们不肯定的话， bagaimana mungkin dengan kepastian yang kokoh kita bisa memberitakan itu? 怎么能够把这个正确的、坚定的传给别人呢？ Bagaimana supaya kita bisa yakin, saudara? 如何来坚定确信呢？ Kita lihat Matius pasal 13. Matius 13 马太福音13章 ayat 51 sampai 52. 51、52节， 51 52. 51、52节， Matius 13 ayat 51 sampai 马太福 52. 音13章51、52节。 Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. 52. Ini adalah perumpamaan yang ke-8 dalam kitab Matius pasal 13. 这个是比喻，在马太福音13章。 Ya. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan harta yang lama dari perbendaharaannya. Saudara, kita perlu belajar seperti ahli Taurat. 我们要学习那些文字。 Ahli Taurat ini punya kebiasaan adalah orang yang mau belajar dan orang yang mengajar, saudara. 文字就是有一个习惯，他们要学习，也要教导别人， Ya, anak-anak Taurat itu adalah anak-anak yang suka belajar dari sejak dini, dia belajar hukum Taurat. 因为他们从小就已经学习律法了。 Sampai kelak dia dewasa, dia menjadi pengajar daripada Taurat itu. 而到了成年以后，他变成这个律法的讲师。 Ya, pada hari ini ketika kita berkata, saya kurang iman, saya kurang tahu kebenaran, kita harus belajar. 当我们认为自己对这个真理不大明白的时候，我们就要学习啊。 Ketika kita belajar, nanti kita akan bisa menjadi seorang guru, pengajar. 当我们学习后呢，我们就能够成为一名教师， Kita bisa memberitakan Injil, saudara. 去传福音。 Saudara, kalau kita lihat volunteer-volunteer di Internasional Gereja Yesus Yati, 我们看看真耶稣教会的很多志愿者， syarat yang paling utama adalah ketika mereka mau jadi volunteer adalah mereka bisa menguasai 10 dasar kepercayaan Gereja Yesus Yati. 这些志愿者呢，他最基本的要求就是懂得这个教会的10条。 Kenapa, 10大信条 saudara? 为什么呢？ Supaya mereka bisa menyampaikannya, supaya mereka punya sesuatu di dalam diri mereka. 让他们呢自己有本钱能够去传讲。 Saudara, kalau kita lihat ahli Taurat, dia bisa mengeluarkan harta yang baru dan harta yang lama dari perbendaharaannya. 因为那些文字呢，他就能够从他的仓库里面拿出旧的和新的来。 Kalau kita belajar firman Tuhan, 若我们没有去学习， kita mendapatkan harta ini, saudara. 我们不能够得到这个圣经的真理。 Harta ini di dalam perjanjian lama itu adalah harta lama. 这个财宝就是在旧约圣经， Di dalam perjanjian baru adalah harta yang baru. 在新约圣经就新的财宝。 Ketika kita belajar ini, saudara, 若我们去学习， maka kita akan bisa mengeluarkan perbendaharaan harta kita kepada orang lain. 就从我们的仓库里面把这个我们学到这知识传授给别人。 Ya, karena yang bisa mengubah seseorang itu adalah firman Tuhan. 为能够让一个人相信，就是这个神的话。 Dan ini dalam kitab Matius pasal 13 dikatakan harta yang terpendam dan mutiara yang sangat indah. 所以马太福音13章这里说，那个是最珍贵的财宝。 Pada hari ini saudara, saya menyampaikan firman Tuhan.
今天我传讲这个神的话， Yang berharga itu apa, saudara? 最珍贵的是什么？ Bukan saya. 不是我， Karena saya adalah bejana. 因为我只不过是器皿， Bejana tanah liat yang mudah pecah, yang tidak ada nilainya. 我的这个器皿是从泥土做的，是没有价值的。 Tetapi yang bernilai adalah di dalam bejana tanah liat itu adalah hartanya. 最重要的，在这个器皿里面有财宝。 Apa yang saya sampaikan itu adalah firman Tuhan. 我所传讲的就是神的话语， Dan firman Tuhan itu yang berharga, saudara. 神的话语就是最宝贵的。 Kita hanyalah bejana. 我们只不过是器皿， Tapi ketika kita mau menyampaikan suatu hal yang berharga, kita harus diisi dengan harta itu. 但是我们要把这个财宝传出去，我们首先要先充实自己。 Kalau tidak, saudara, 如果不然的 yang 话， kita sampaikan bukan harta, saudara. 我们所讲出去的不是 Tapi apa? 没有价值的， Tapi apa? 是什么呢？ Ragi. 是教。 Ketika yang kita sampaikan ragi, 当把这个教传出去的时 kita 候， menjadi binatang buas. 我们就变成野兽， Kita menjadi gembala palsu. 我们就变成假， Dan kita bisa Siapa sih? merusak domba-domba. 我们就变成假的牧师，就会伤害这些羊群。 Pada hari ini gereja membuka banyak kesempatan. 教会现在打开很多的机会， Ada KKR, 有灵恩会， mungkin ada pelatihan apologetika, 还有其他的培训， ada juga seminar-seminar kebenaran. 还有很多的真理讲座会。 Kita perlu belajar. 我们需要学习啊， Karena harta itu akan mengubah kehidupan kita, membuat kehidupan kita lebih bernilai, dan juga kita bisa menyampaikan harta itu kepada orang lain. 因为那些 Membagikan. 财宝呢，能够充实我们自己，也让别人有个大家互相分享。 Saudara, ketika ada simpatisan atau mungkin truth seeker pendengar datang dalam gereja kita, 比如说有慕道者来到我们的教会， ya, kita perlu ajak bicara 我 mereka, 们要和他们与他们说话， ya, dan kita perlu menyampaikan juga, kita mengeluarkan harta kita kepada mereka. 我们要把我们心里面的财宝也分享给他们。 Kita dapat dengan cuma-cuma, 我们白白的得来， kita berikan dengan cuma-cuma. 也要白白的分享出去。 Sehingga mereka berkata, disinilah terdapat harta kebenaran yang bisa melepaskan saya dari maut. 让他们能够深深体会到，我得到了真正的财宝。 Kita lihat yang terakhir. 最后， Kita lihat dalam kita lihat dulu dalam 1 Tesalonika 倒回来看《帖撒罗尼迦前书》 pasal 1. 第1章 Kita lihat ayat yang kelima. 第5节。 Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ya, Paulus berkata, kamu semua tahu bagaimana kami telah bekerja. Kami telah memberikan contoh. 保罗说：“你们知道，我给你们做了榜样。 Ya, Paulus kalau kita ketahui dia memberitakan Injil dengan perbuatan juga. ”保罗去传福音，也用他的行为去传福音。 Dia memberikan teladan, saudara. 他是一个榜样。 Dia dengan kepastian yang kokoh, dia yakin dulu dia pegang hukum Taurat, tapi dia lepaskan. Ternyata kepercayaan akan Kristus itu satu kepastian yang kokoh, dia sampaikan. 他以前是守律法，稳稳的守住这个律法，但是现在他认识主耶稣，就把这些福音传出去。 Kita bandingkan, kita lihat dalam Kisah Para Rasul, saudara. 请看《使徒行传》 Pasal 11 ayat 24. 11章24节，《 Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 24. 使徒行传》11章24节，《 Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 24. 使徒行传》14章24节。 Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ya. Banyak orang percaya kepada Tuhan yang dibawa oleh Barnabas. 有很多人就是因为巴拿巴来相信认识主。 Alkitab tidak mencatatkan bahwa karena Barnabas pandai berbicara, karena Barnabas pandai mendekati orang, 圣经没有记载巴拿巴是很有智慧、很会讲话的。 ya, karena Barnabas jago public speaking, ya, karena Barnabas jago presentasi gitu, yang ngomong di depan banyak orang. Alkitab tidak mencatatkan itu. 这个巴拿巴就是很会传讲这个一些分享他的智慧。 Ya, karena Barnabas jago counseling, Alkitab juga tidak mencatatkan itu, saudara. 因为巴拿巴一个是很会辅导别人的， Ya, bukan itu yang utama. 其实不是这个重要的， Tapi apa? 是什 Apa yang 么？ membuat orang datang kepada Barnabas? 是什么让很多人来到巴拿巴那边呢？ Apa yang membuat orang akhirnya bisa mau percaya Tuhan Yesus?
是什么原因让很多人能够相信主耶稣呢？ Karena dia adalah orang yang baik, 因为他是好人， karena dia penuh dengan Roh Kudus, 被圣灵充满， karena dia punya iman, 大有信心， sehingga sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. 于是许多人归附了主， Karena dia punya teladan yang baik. 因为他有一个好的榜样。 Ya, pada hari ini kita sebagai umat Tuhan, kita perlu berbeda dengan orang dunia. 所以今天呢，我们身为神的儿女，要和世人不一样。 Ya, bagaimana cara perbedaan itu bisa dilihat? 那些不一样的行为呢， Cara berpikir kita, 我们的想法、 cara berkata-kata kita, 我们的言语、 cara berpakaian kita, 我们的服装、 perbuatan tingkah laku kita. 我们的行为， Ya, seharusnya sangat berbeda. 其实应该是完全的不一样。 Ya, bukan ornamen-ornamen Kristen yang menunjukkan bahwa kita Kristen. Oh, dia bukan Kristen. 不是说分别哦，我是基督徒，他不是基督徒。 Nah, saudara, dengan perbuatan kita bisa memenangkan jiwa. 以行为能够得到，因为有好的行为，我们能够让别人来信主的灵魂。 Beberapa tahun yang lalu saya pernah tugas di Pontianak dan saya pergi ke Singkawang, Bapak Ibu. 几年前我注目在新高湾， Ada seorang saudari, suami istri, saudara dia pindah dari Taiwan ke Singkawang, dari Taiwan ke Singkawang. 有一位夫妇，他是从台湾搬去新高湾， Ya, dia percaya gereja sejati di Taiwan. 他相信主耶稣是在台湾的时候， Bagaimana dia bisa percaya Tuhan Yesus? 他怎么相信主耶稣呢？ Dari jemaat kita guru les yang mengelesin anaknya. 也就是借着他的孩子的补习老师。 Ya, guru les ini adalah guru les yang baik jemaat kita ini, memberikan teladan yang baik, melakukan pekerjaan dengan tanggung jawab. 这位补习老师呢，就是有个好的行为，他以身作则， Sehingga saudari ini ya ingin memberikan hadiah sesuatu untuk guru lesnya ini karena dia sudah melesin anaknya dengan baik. 这位姐妹她就送一份礼物给这位补习老师，因为这位补习老师已经很好的教导他的孩子， Dia kasih kue, saudara, 他就 kue. 给了一块糕。 Ya, tapi guru les jemaat kita bertanya kepada orang tua murid lesnya. 这位老师呢，我们的姐妹就问这个家长， Ya, dia menyatakan imannya, saudara. Dia dengan berani dan dia berjaga-jaga juga untuk bisa menjaga kemurnian iman dia. Ini kue disembayang enggak? 他为了也是持守他的信心呢，他就在问，不好意思，你的这个糕拜过吗？ Karena maaf kalau sembayang saya nggak bisa makan karena saya orang Kristen jemaat gereja Yesus Sejati. 对不起，如果你拜过的，我不能够吃，因为我是真耶稣教会的信徒。 Nah, orang tua murid les ini kaget gitu ya. Oh, kamu ke gereja Yesus Sejati, di mana gerejanya? Akhirnya bercakap-cakaplah, saudara ya. 这位家长呢，听后吓了一跳。哦，他说你原来是真耶稣教会的信徒，你的教会在哪了？ Ya, singkat cerita lah saudara ya, dia datang ke gereja dan dia lihat doanya aneh, terus dia dapat Roh Kudus, anaknya pun juga dapat Roh Kudus, baru dia sama anaknya dapat Roh Kudus, lalu nanti dia ngajak suaminya untuk bisa percaya masuk. 简单的说呢，他就过来我们真耶稣教会，孩子也带过来，他们母子俩都已经受洗相信，过后才带他的先生过来教会。 Ya, ceritanya sebenarnya menarik sekali, tapi nanti kita akan ceritakan, kesaksikan di kemudian hari. Nah, setelah dia 其实呢，他的 percaya, 故事是很吸引人，但是我是简单的说说罢了，以后有机会再说。 setelah dia percaya saudara, 他们信主以 dia 后， berpikir, 他就想， masih banyak keluarga saya, saudara saya yang ada di Indonesia, terutama di Singkawang yang belum percaya. 他就说我在新高湾还有很多的亲戚朋友啊，他们都还没相信主。 Ya, dan juga kita ketahui bahwa di sana agama leluhur sangat kuat di Singkawang. 我们知道在新高湾他们的那个宗教信仰是他们是很虔诚的。 Kalau misalnya tidak ada yang mengabarkannya, siapa lagi? 他说如果不是我来去传，谁呢？ Sehingga saudara dia pindah ke Singkawang, dia beli satu ruko dan anaknya pun yang ada di Taiwan disekolahkan di Indonesia. 后来他做了一个决定，他就从台湾来到这个新高湾买了一个商店，就把孩子也带过来。 Diajakin keluarga-keluarganya, saudara-saudaranya untuk bisa datang ke rukonya, silaturahmi dan juga diadakan
persekutuan, saudara. 他就邀请他的亲戚朋友们来到他的商店，让他们来参加一起团契。 Nah, karena saudari kita ini suami istri dan keluarganya juga suka bantu orang, punya perbuatan teladan yang baik, saudari ya. Akhirnya banyak anggota keluarganya yang percaya dan dibaptis di gereja Yesus Sejati. 因为这个姐妹两夫妇，他们有好的榜样，有很爱心，就是很多的亲戚朋友都过来了。 Ya, dia menghubungi gereja Indonesia untuk bisa membantu dalam proses pengembalaannya. 后来呢，他也是联络我们总会呢，让我们总会也是能够帮忙他们去做牧养的工作。 Saudara, kalau kita punya perbuatan yang baik, sesungguhnya kita akan membuat orang lain itu bisa membuka hatinya menerima pemberitaan kita. 就我们有好的行为呢，他们一定会打开心门来接受我们的。 Kita perlu memberikan teladan. 我们要有一个好榜样， Karena teladan ini bagaikan kitab yang terbuka. 因为这个榜样好行为就是好像一本书打开的书。 Ya, orang lain akan Sucian. melihat bahwa kita adalah kitab yang berjalan, kitab yang terbuka. 这个书卷就是在行走的书卷，他们能够观看阅读。 Ya, sebagai ayat yang terakhir kita lihat Wahyu pasal 22. 最后我们看启示录22章 Ayat yang ke-20. 20节， Wahyu pasal 22 ayat yang ke-20. Ya, Ia yang Sisero memberi icang orsegi. kesaksian tentang semuanya ini. Berfirman, ya aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Penutup daripada kitab Wahyu, ya, dikatakan bahwa ya aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. 也就 Tuhan 是 akan datang. 神必定再来， Ya, di mana dikatakan aku akan datang segera. 就是我就要来了。 Kita akan menggenapi rencana Tuhan ini. 我们要成全完成这个神的意， Untuk bisa mempercepat kedatangan Tuhan, kita harus menginjil. 所以主耶稣能够尽快的来，我们就是要去传福音。 Selagi kerajaan 1000 tahun masih berlaku, masih berjalan, masih tetap dalam waktu ini. 因为这个千年就是在这个时候， Sampai iblis dilepaskan, sesungguhnya tidak ada kesempatan lagi dan penyesatan semakin merajalela. 因为这个很多人受迷惑， Ya, karena ketika iblis dilepaskan, sesungguhnya dalam waktu yang singkat dia akan menyesatkan bangsa-bangsa. 因为我们是得到释放了，在这个短时间能够来释放多的人的各族的人。 Kiranya kita diberikan kesempatan untuk bisa menggenapkan rencana Tuhan, memberitakan Injil. Amin. 愿主耶稣也给我们的机会，愿主耶稣的恩惠常与众圣徒同在。阿门。